Wa imma shibhu jumlatin, dan manakala shibhu jumlah. Ghairu mufrad ada dua. Ada jumlah, ada ghairu jumlah. Jumlah ada dua macam. Ada jumlah fi'liyah yang dimulaikan dengan fi'il. Ada jumlah ismiyah, yaitu tersusun daripada mubtada dan khabar. Wawa dan bermula dengan serupa jumlah dalam wa imma shibhu jumlati min haitsu husulul faidati bihi kama tahsulul bil jumlah. Dan manakala serupa jumlah, yaitu dzaraf dan majrur. Dzaraf dan majrur. Serupa jumlah min haitsu daripada sekira-kira hasil faedah dengannya serupa jumlah. Di serupa jumlah tersebut yaitu jar majrur dan dzaraf serupa jumlah. Dari segi sama-sama dapat menghasilkan faedah. Sebagaimana dengan jumlah dapat hasil faedah ikhbar, begitu pula dengan serupa jumlah juga dapat hasil faedah ikhbar. Oke. Jelas? Min haitsu husulu faidati. Jadi boleh dibaca husulul faidati, boleh pula dibaca husulil faidati. Husulu faidati itu sebagai mubtada, kabarnya dibuangkan. Lihat pendapat Basariyun yang mengatakan haitsu wajib diidhafah kepada jumlah. Kaf. Lu alam? Wahwa dan bermula dianya serupa jumlah. Dan bermula dengan serupa jumlah. Oh, bentar. Zarfu wa jarru wa majruru. Itu zaraf dan jar majrur. Zaraf dan jar majrur. Ka. Boleh? Boleh? Mengapa jar majrur dan zaraf bisa jatuh sebagai khabar? Karena dengan zaraf dan jar majrur dapat menghasilkan faedah. Ka. Di dalam wasani. Yang pertama zaraf, yang kedua jar majrur. Walau qala wal majrur lakana aula. Seandainya berkata yang musannaf wal majrur lakana aula, niscaya ada ianya perkataan itu aula lebih bagus. Maka yang bagus jangan dikatakan wal jar wal majrur. Tapi yang bagus itu dikatakan wal majrur. Darfu wal majrur, tidak ada jar. Li'annal mahalla lil majrur wahdah 'alal asah. Karena sungguh mahal bagi majrur itu sendirinya majrur 'alal asah. Di atas pendapat asah. La lahuma, tidak bagi keduanya jar majrur ma'an, bagi bersamaan. Khilafan, aku kata akan khilaf li Ibni Malik, bagi Ibni Malik. Maka yang mahal bagi majrur itu wahdah, sendirinya majrur. Di atas pendapat asah, bukan keduanya. Kemudian Tuma syartu kullin minadz zarfi wal majruri ayyakuna tamman. Kemudian bermula syarat tiap-tiap daripada zaraf dan majrur itu bahwa ada ianya tiap-tiap itu tam. Jadi zaraf dan jar majrur yang jatuh sebagai khabar disyaratkan zaraf dan jar majrur tersebut harus tam. Harus tam. Bi'an surah tam dengan bawa tatimmu bihil faedah, dengan bawa sempurna bihi dengannya tiap-tiap oleh faedah. Idza kurina bil mubtada, apabila disertakan akan tiap-tiap bil mubtada dengan mubtada. Jadi dia harus tam, maknanya dia harus dapat menghasilkan faedah. Seumpama alhamdulillah, alhamdulillah jar majrur jatuh sebagai khabar. Waladaina mazidun, dan sabit di sisi kami mazidun itu terdapat kelebihan. Bi khilafil naqis, dengan sebalik naqis. Wa huwa dan bermula dengan naqis ma la tatimmu bihi faidatu ma'ahu.
Bahwa dan bermula dianya naqis itu barang yang tidak sempurna bihi dengannya barang oleh faedah mahu besertanya mubtada. Seumpama bakrun amsin bermula si bakar itu sabit pada amsin kemarin kemarin. Wa zaidun angka dan bermula sidik itu sabit daripada engkau li'adami husulil faedati bihi karena tiada hasil faedah bihi dengannya tiada. Oke, jelas. Fadzarfu walam, fadzarfu maka bermula zaraf. Nahu itu seumpama zaidun indaka. Zaraf yang jatuh sebagai kabar inda. Wasafaru qadat dan bermula safir itu sabit pada besok. Wa qaulihi dan bermula demikian itu seumpama firman-Nya Allah Ta'ala warrakbu asfala minkum bermula rombongan itu dekat ianya rombongan minkum daripada kamu. Asfala termasuk zaraf bermula rombongan itu sabit pada dekat minkum daripada kamu. Wal jarru wal majruru dan bermula jar dan majrur itu seumpama zaidun fid dari. Wa qaulihi ta'ala dan seperti firman-Nya Allah Ta'ala alhamdulillah bermula segala puji itu sabit bagi Allah. Ka wa yata'allaqu dzarfu wal majruru wa jarru wal majruru idza waqa'a khabaran bi mahdzufin wujuban. Dan muta'ala oleh zaraf. Muta'ala jadi zaraf dan jar majrur butuh kepada muta'ala. Apabila zaraf dan jar majrur jatuh sebagai khabar, maka dia muta'ala kepada kalimat yang dibuangkan. Wa yata'allaqu zarfu wal jarru wal majruru dan muta'ala oleh zaraf dan jar majrur idza waqa'a apabila jatuh oleh keduanya khabaran akan khabar bi mahdzufin dengan yang dibuangkan wujuban hal keadaan wajib. Ka takdiruhu kainan au mustaqirrun bermula takdirnya yang dibuangkan itu kainan au mustaqirrun. Kainan au mustaqirrun. Jadi apabila zaraf dan jar majrur jatuh sebagai khabar, maka zaraf dan jar majrur tersebut muta'ala kepada kainan atau mustaqirrun yang dibuangkan. Kalian dalam wa yata'allaqu dzarfu wal jarru wal majruru idza waqa'a khabaran aw silatan aw sifatan aw halan bi mahdzufin. Jadi zaraf jar majrur apabila jatuh sebagai khabar atau jatuh sebagai silat atau jatuh sebagai sifat atau jatuh sebagai hal, maka dia muta'ala dengan yang dibuangkan wujuban secara wajib. Fala yajuzu izharu fil kalam dan tidak bolehlah menampakkannya muta'ala fil kalam pada kalam. Muta'ala tersebut tidak boleh dinampakkan pada kalam. Wala budda min takdirihi kaunan amman dan tidak boleh tidak daripada takdirnya yang dibuangkan kaunan akan keadaan yang umum. Jadi yang ditakdirkan yaitu sesuatu yang umum, tidak terkhusus. Kal husul seperti husul umum. Terbenar husul berdiri, terbenar husul duduk, terbenar husul berjalan. Maka husul termasuk keadaan yang umum. Wal istiqrar atau kauni atau subut atau wujud atau wuku'. Itu boleh ditakdirkan. Boleh ditakdirkan istiqrar, boleh ditakdirkan kauni, boleh ditakdirkan subut, boleh ditakdirkan wujud, boleh ditakdirkan wuku'. Fa yata'ayyanu taqdiru wahidin min hadhihi, maka tertayinlah takdir yang satu daripada ini.
Maka apabila jar majrur atau dzaraf jatuh sebagai khabar, mesti ditakdirkan salah satu daripada usul, istiqrar, kauni, subut, wujud, dan wuku'. Oke? Jelas? Yang biasa ditakdirkan adalah sabit. Bermula sidid itu sabit dalam rumus. Mengapa kita mentakdirkan sabit? Karena sabit tersebut adalah muta'ala daripada khabar. Biasanya kita mentakdirkan sabit. Bermula sidid itu sabit di si engkau. Mengapa kita mentakdirkan sabit? Karena sabit tersebut adalah muta'ala daripada apa? Dzaraf. Oke? Jelas? Ka. Summal ladzi dzahaba ilaihi Ibnu Malik. Kemudian bermula alladzi yang berpendapat ilaihi kepadanya alladzi oleh Ibnu Malik. Annal arjah itu bahwa sungguh yang rajih takdiru muta'ala fi ghairi silat bi sighatil ismi. Itu takdir muta'ala pada selain silat, sama dengan jar majrur jatuh sebagai sifat, jatuh sebagai hal, jatuh sebagai khabar. Kemudian bermula alladzi yang berpendapat ilahi kepada alladzi oleh Ibnu Malik itu bahwa sungguh yang arjah itu takdir muta'ala pada selain sifat dengan sigat isim. Yang lebih baik ditakdirkan pada selain silat adalah isim. Faliza, maka karena ini berkata oleh musannif bermula takdirnya yang dibuangkan kainon au mustakirun. Mengapa? Karena jar majrur jatuh sebagai khabar. Apabila jar majrur jatuh sebagai khabar dan zaraf jatuh sebagai khabar, maka yang lebih aula ditakdirkanlah isim, jangan ditakdirkan fi'il. Makanya lil musannif mengikuti perkataan Ibnu Malik mentakdirkan isim, yaitu kainon au mustakirun. Li'anal asah, karena sungguh asah itu bahwa sungguh yang dibuangkan, yang ditakdirkan dengan barang yang disebutkan, huwa dianya yang dibuangkan itu khabar wahadah, sendirinya yang dibuangkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya yang jatuh sebagai kabar bukanlah jar majrur. Yang jatuh sebagai kabar bukanlah dzaraf, akan tetapi yang jatuh sebagai kabar itulah muta'ala daripada jar majrur. Mengapa perlu ditakdirkan? Karena yang ditakdirkan tersebutlah yang sebenarnya jatuh sebagai kabar. Li'annal asah, karena pendapat asah annal mahdhuf itu sungguh yang dibuangkan, yang ditakdirkan dengan barang yang telah disebutkan akannya barang, huwa dianya yang dibuangkan itu khabar wahdah, dialah yang jatuh sebagai khabar. Itu adalah pendapat asah. Mengapa perlu mentakdirkan? Karena di atas pendapat asah yang ditakdirkan itulah yang sebenarnya jatuh sebagai khabar. Jadi bukanlah jar majrur yang jatuh sebagai khabar. Wakilah, dan dikatakan orang bermula khabar dianya khabar mazkur itu yang disebutkan, ketiadaan yang dibuangkan. Ada yang mengatakan bahwa yang jatuh khabar bukanlah kalimat yang ditakdirkan, tapi yang disebutkan, yaitu jar majrur. Ada yang mengatakan bahwa khabarnya bukanlah yang ditakdirkan, tapi khabarnya adalah yang disebutkan, yaitu jar majrur. Itu pendapat yang kedua. Wakilah, dan dikatakan orang, wah dianya khabar itu majmu'uhuma itu gabungan keduanya. Majmu' yaitu kumpulan keduanya yang disebutkan dan yang dibuangkan. Itu pendapat yang ketiga. Amma fis silat, adapun bermula, adapun pada silat niscaya maka wajiblah takdirnya muta'ala fi'lan, akan fi'il mutlakan secara mutlak. Apabila jar majrur jatuh sebagai silat atau zaraf jatuh sebagai silat, maka wajib yang ditakdirkan adalah fi'il. Tidak boleh ditakdirkan isim. Alladzi indaka, bermula alladzi indaka, maknanya istaqarra atau sabata, payah ditakdirkan fi'il. Tidak boleh ditakdirkan isim. Oke, jelas? Jelas? Kak, boleh.
Wala yukhbaru bi dzarfi zaman aniz zat, dan tidak dikabarkan dengan zaraf zaman aniz zat daripada zat. Dan tidak dikabarkan dengan zaraf zaman daripada zat. Maknanya tidak boleh zaraf zaman dijadikan sebagai khabar, sedangkan zat dijadikan sebagai mubtada. Boleh? Tidak sah dikhabarkan dengan zaraf zaman, sama dengan zaraf zaman menjadi mukhbar bih. An zat sama dengan zat menjadi mukhbar an. Mukhbar an yaitu mubtada, mukhbar bih yaitu khabar. Maknanya adalah tidak sah zaraf zaman jatuh sebagai mukhbar bih, sedangkan zat jatuh sebagai mukhbar an. Artinya adalah tidak sah zaraf zaman dijadikan sebagai khabar dan zat dijadikan mubtada. Oke? Jelas? Jelas? Nah. Di dalam wal muradu bihi wala yukhbaru bi zarfi zaman aniz zat. Bermula maksud bihi dengannya zat itu barang yang berdiri ianya barang dengan sendirinya barang. Apa itu zat? Zat adalah sesuatu yang dapat berdiri dengan sendirinya. Wa yuqabiluha arad, dan berlawanan akannya zat oleh arad. Wa huwa, dan bermula dianya arad itu barang yaqumu yang berdiri ianya barang, yang itu barang yang tidak berdiri ianya barang, binafsihi dengan sendirinya barang. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan orang lahu baginya arad akan isim makna. Jadi lawan zat adalah makna. Makna suatu yang dapat berdiri dengan sendirinya, arad yaitu lawan zat sesuatu yang tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Oke? Jelas? Bermula maksud dengan zat itu kama binafsi, sesuatu yang dapat hasil dengan sendirinya. Sidit, apakah dapat hasil dengan sendirinya? Jud, hidung sidit. Kaim, bolehkah terdapat kaim? Bisakah hasil kaim tanpa ada orang yang berdiri? Kaim terdapat sidit. Putih, bisakah putih berdiri dengan sendirinya tidak ada benda? Tidak, sebenarnya putih adalah aras. Begitu pula kaim. Kaim tidak ada, tidak akan menghasilkan kaim tanpa adanya zat, tanpa adanya satu benda, tanpa adanya satu bentuk, tanpa adanya jisim. Oke? Jelas? Kan, nak lagi? Hana? Hana? Ayo lanjut. Wala yukalu, dan tidak dikatakan orang al zaidun yauma bermula sidih itu sabit pada hari ini. Nah, jadi mengapa zaraf zaman tidak sah dijadikan sebagai khabar sedangkan zatnya adalah mubtada? Karena tidak dapat menghasilkan faedah. Zaidun yauma bermula sidih itu hari ini, itu tidak dapat menghasilkan faedah. Wa inna ma yukhbaru bihi anil ma'ani, dan hanya saja dikhabarkan anu daripadanya zaraf zaman daripada ma'ani. Dan hanya saja dikhabarkan bihi dengannya zaraf zaman daripada ma'ani. Hanya saja zaraf zaman sah menjadi khabar yang mubtadanya adalah ma'ani, yaitu maqama bi ghairi. Oke? Jelas? Seumpama saumu yauma bermula puasa itu sebut pada hari ini. Saumu apakah zat atau ma'ani? Ma'ani, karena tidak akan mengadanya saumu tanpa adanya orang. Orang itu adalah zat, saumu itu adalah ma'ani. Oke? Ma'ani saumu, apakah saumu itu zat atau ma'ani? Ma'ani, mengapa ma'ani? Karena tidak bisa berdiri dengan sendiri. Tentunya, bisakah adanya saumu puasa tanpa adanya orang? Tidak mungkin. Sama dengan saumu maqama bi ghairi, berdiri dengan yang lain. Harus ada orang barulah adanya puasa. Wasafaru gadan, dan bermula safir itu sabit pada besok. Wa qauluhum, dan bermula perkataan mereka itu. Wal lailatu hilal, bermula malam itu hilal. Muawwalun, itu muawwalun.
lailal. Lailatu lailatu zat. Lailatu zat. Hilal wal hilal. Tadi kan? Lailatu sabit pada malam itu hilal. 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 Jadi yang menjadi kabarnya adalah lailata. Al-hilalu menjadi mubtada. Bermula hilal itu lailah, itu malam. Bermula hilal itu malam. Hilal adalah isim zat. Hilal adalah zat. Hilal adalah bulan malam pertama sampai malam keempat itu hilal. Tahu hilal? Hilal bulan malam pertama dan keempat itu disebut dengan hilal. Sama dengan hilal adalah zat. Lailatu adalah zaraf zaman. Hilal jatuh sebagai mubtada, lailata jatuh sebagai khabar. Sama dengan dalam kalam tersebut mubtadanya adalah zat, khabarnya adalah zaraf zaman. Muawwalun itu didakwilkan. Adapun perkataan orang Arab yang menjadikan zat sebagai mubtada dan kabarnya adalah zaraf zaman, maka perkataan tersebut ditakwilkan. Karena binasbil lailati ala annahu khabar muqaddam. Hukumnya bitakdir muawwalun ditakwilkan dengan takdir mudhaf kepada isim zat supaya adalah zaraf. Itu khabar daripada ma'ani, tidak daripada zat. Jadi adapun perkataan orang Arab yang menjadikan zat sebagai mubtada sedangkan khabarnya adalah zaraf zaman, maka perkataan tersebut ditakdirkan supaya adalah zaraf jatuh sebagai khabar daripada ma'ani, tidak daripada zat. Fayuqaddaru, maka ditakdirkan pada dua buah contoh yang disebutkan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal, bermula ru'yatul hilal itu malam. Supaya apa? Supaya tidak terjadi khabar dengan zaraf zaman daripada zat. Karena itu memang tidak boleh. Maka ditakdirkan dari al-hilalu lailata ditakdirkan menjadi ru'yatul hilal lailata. Oke? Jelas? Jelas? Nah, Brian. Nah, jelas. Hai, nah. Aku nak semangat, nah. Aku Nisa. Mana? Kak jelas. Kak. Mubtadanya bukan lagi zat tapi makna ru'yah. Ru'yah melihat. Apakah dia zat atau makna? Makna, karena tidak akan adanya melihat tanpa adanya orang. Sedangkan hilal apakah makna atau zat? Zat, karena dia adalah bulan yang nampak pada malam pertama atau malam kedua atau malam keempat sampai malam keempat. Oke. Kah, nafas alih nah. Apa deh? Kah, apa deh? Wayajuzu dan bolehlah berbilang-bilang kabar. Bolehlah berbilang-bilang kabar. Ma'a kaunil mubtada'i wahidan di dalam ma'a kaunil mubtada'i wahidan beserta keadaan mubtada wahidan itu satu. Mubtada yang satu kabarnya berbilang-bilang itu boleh. Lianal khabara kan nati, karena khabar itu seperti naat. Khabar seperti naat, maknanya sah.
satu man'ut, 3 na'at. Sah satu man'ut, 4 na'at. Begitu pula sah satu mubtada, 2 khabar. Sah satu mubtada, 3 khabar. Wa syai'ul wahidu dalam dan bermula syai' yang satu ya juzu itu boleh oleh bawah, yun'atu itu dinaatkan dengan naat yang berbilang-bilang. Suatu syai', suatu perkara sah dinaatkan dengan beberapa naat. Bermula sidid itu malim, itu panjang, itu rajin, itu hitam. Jadi ya, boleh dinaatkan dengan naat yang berbeda-bilang. Li'annal khabar, wali'annal khabar, dan karena sungguh khabar itu mahkum bih, mahkum bih yaitu adalah khabar. Mahkum bih ala mubtada, ada mubtada, mahkum bih. Alal mubtada di atas mubtada, sedangkan mubtada adalah mahkum alaih, khabar adalah mahkum bih. Li'annal khabar, karena sungguh khabar itu mahkum bih di atas mubtada. Wala yamtane, dan tidak tertegah oleh bahwa dihukumkan di atas yang satu dengan hukum yang berbilang-bilang. Karena khabar adalah hukum, maka seseorang sah dihukumkan dengan hukum yang berbeda-beda. Bermula sidid, itu panjang, itu rajin, itu boleh dihukumkan dengan hukum yang berbeda-beda. Oke? Jelas? Nah, Brian. Ban. Titik yang tadi pun menurut khabar. Jut. Dan titik yang tadi pun nya juga khabar. Yang ikut kan yang biru. Nah yang mampu yang dua khabar ni ikut yang ke. Mandu. Kan ikutnya masuk. Maknanya ketentuan kalimat tersebut sah dijadikan satu khabar. Bermula sidid itu tinggi, bermula sidid itu rajin. Rajin tersebut sah dijadikan sebagai sifat. Sidid yang rajin, sidid yang rajin, sidid yang tinggi, sidid yang hitam. Nah, contoh itu semuanya sifat. Sahkah dia dijadikan sebagai khabar? Sah. Bermula sidid itu tinggi, bermula sidid itu rajin, bermula sidid itu hitam. Jut. Maka ada satu kaidah ma yasihuna ibarah kaidah sih. Aduh, sesuatu yang sah di naat, sah dijadikan sebagai khabar. Kabar hena kah? Wahwa dan bermula dari Allah. Ghafurul wadud. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Wahwa dan bermula Allah. Ghafur itu maha pengampun. Al-wadud. Wadud berah? Maha pemurah. Itu maha pengampun. Itu maha pemurah. Mengapa wadud tidak sah dijadikan sebagai sifat bagi ghafur? Karena ghafur itu bukan man'ut. Nah, sifat tidak sah disifatkan kepada sifat. Zul arsyil majid, itu yang memiliki aras yang mulia. Fa'alun, itu memperbuat lima yurid bagi barang yang menghendaki, ianya Allah. Itu terdapat 1, 2, 3, 4 khabar bagi satu mubtada. Mubtada yaitu huwa mubtada. Ya, benar. Nah, Brian. Nah, Hana, kah? Contoh. Wahwal. Wafurul wadud. Wafuru khabar mubtada, wadud khabar kedua, dzul arsyil majid khabar ketiga, fa'alun lima yurid khabar keempat. Karena hor tersebut, karena ghafur adalah sifat, bukan mausuf. Pengampun. Wadud sama dengan wadud tersebut adalah sifat ghafur. Seandainya wadud tersebut adalah disifatkan bagi ghafur, maka sungguh
wadud tersebut merupakan sifat bagi Ghafur. Seandainya Dzul Arsyil Majid disifatkan bagi wadud, maka Dzul Arsyil Majid adalah sifat bagi wadud. Padahal Dzul Arsyil Majid adalah sifat bagi zat Allah. Sifat bagi zat Allah. Jelas? Kah. Jelas? Kabar ya? Aja nah. Aja deh. Singa Pak, Pak. Oke, ya kadamu dalam dadah. Wallahu a'lam bishawab. Baik keruh. Dulu nah acara LBM.